A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana yassir wa la tu'assir, Rabbana tammim bil khair, Rabbi zidni ilman, amin ya rabbal alamin. Ustaz, silakan Ustaz. Kami tak dapat buku lagi kan, belum cetak lagi kan Ustaz? Ustaz tak buka suara Ustaz. Okey, dengar Kak Syeda? Kak Liza? Dengar. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar, atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'd. Masih kepada Kak Liza, Kak Syida, Kak Munirah, Kak Nurdini, Kak Syahira, Kak Izian, Kak Norazah, Kak Rusnah, Kak Khamisah, Kak Faizah, Kak MZ, pelik-pelik nama ni. Kak Azati, Kak Saripah, Safia, Kak Ros, Kak Sarah, Jamilah, dan insyaAllah ramai lagi lah yang akan bersama kita sekejap lagi. Macam biasa insyaAllah. Baik, tanpa buang masa, untuk menghargai soft pertama ni. Soft pertama ni dia istimewa lah sikit, kita tak tunggulah, kita terus. Nanti yang lain boleh tengok rakaman sebagaimana biasalah insyaAllah. Baik, Kak Liza, kita berhenti di sini kah tempoh hari yang saya paparkan ni? Ingat tak? Okay, ni kita dah baca. Saya tak ingat Ustaz, tak tanda. Cuba kita nak tanda. Buku. Saya ada tengok balik rakaman. Dah tengok dekat mata. Tu dia apa tu? Ustaz ingat. Ustaz kata Ustaz ingat. Tak tanda tak apa Ustaz ingat. Dia tak ada buku kan Ustaz? Dia nak tulis nota, dia tak tertulis. Saya ada tengok rakaman yang dulu, tapi tengok sekerat tak sampai habis. Di hujung tu mesti tahu kan. Tak apalah. Tapi tak apalah, kita ambil tinggi sikit lah dia punya, ambil depan sikit. Ini dia punya mukaddimah. Hari tu kita dah bacalah poin-poin yang depan ni. Nanti akan dapat buku, dapat nampak lebih jelas lah. Baik. Okey, kita ambil sini ya. Tabiat azali manusia ni. Sekejap, saya kalau boleh drawing ni sedap juga ni. Baru dah tak ngantuk. Tu dia. Okey, kita ambil sini ya. Kan menarik tu. Boleh menconting-conting tu. Baik, kita masih di bahagian intipati metodologi ataupun kaedah lah penyusunan oleh Profesor Dr. Ahmad Salim Ashqar berdasarkan kitab asal dia. Apakah yang menjadi inspirasi ataupun dia punya kaedah lah dalam menyusun kitab asal dia yang saya sudah ringkas dan
terjemahkan daripada yang asli itu, iaitu Qisasul Ghaib fi Sahihil Hadith An-Nabawi. Ini tajuk asal dia dalam bahasa Arab. Profesor Dr. Umar Sulaiman Ashqar ni ulama semasa lah, ulama zaman moden ni. Beliau meninggal tahun 2012 ataupun 2002, saya tertukar dua tu, boleh tengok balik. Dan masyhurlah di Jordan dan banyak mengarang dalam bidang akidah, dalam bidang fiqh dan seumpamanya. Pensyarah universiti, profesor. Jadi antara yang menarik adalah paling tidak ada 3 siri buku beliau yang beliau fokus kepada kisah-kisah, iaitu Qisasul Ghaib fi Sahihil Hadith An-Nabawi, kisah gaib daripada hadis Sahih Nabawi ini. Sebelumnya dia ada juga Sahih Qasasun Nabawi, berkaitan dengan kisah-kisah sahih yang berkaitan Nabi dan Rasul. Itu nanti dalam proses kita sedang terjemah dan juga ringkaskan juga. Dalam proses sudah di peringkat akhirlah manuskripnya. Dan Fadilatul Syekh Tuan Guru Datuk Dr. Abdul Basit Abdul Rahman pun ada huraikan secara ringkas dalam dia punya YouTube Halaqah Abu Anas Madani. Dan ada satu lagi kisah sahabah haulan Nabi, lebih kurang gitu. Kisah Rasulullah dan para sahabat baginda, kisah-kisah istimewa ataupun menarik juga daripada riwayat-riwayat yang sahih. Jadi memang beliau barangkali menyedari pentingnya masyarakat itu, masyarakat awam macam kita ni, surau masjid, kalau dengar cerita lebih beri perhatian daripada dengar hadis-hadis ataupun ayat Quran. Walha ayat Quran dan hadis itu sendiri sebahagian besar adalah kisah. Jadi tukar sikit twist daripada duk cerita benda-benda yang tidak ada asas, yang mengarut, yang sumbernya tak jelas, bersumberkan mimpi, bersumberkan hearsay dan seumpamanya. Why not kita didik masyarakat untuk dengar kisah cerita yang pelik-pelik, yang luar biasa, tapi confirm ada sumbernya daripada Al-Quran dan confirm ada sumbernya daripada hadis-hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masyarakat kita sangatlah dibiasakan dari dulu kini selamanya lah. Contohnya kisah-kisah keramat wali, wali berpunca daripada kisah Musa dengan Khaidir yang sudah saya bahas 2-3 siri tempoh hari. Khaidir sehingga tertinggal Nabi Musa punya peranan yang besar dalam kisah tersebut. Dan kemudian watak Khaidir itu telah di-hijack oleh golongan-golongan ini untuk nisbah kepada guru mereka. Ada ilmu macam Khaidir, ilmu laduni. Bahkan ilmu laduni ni lebih power daripada Nabi Musa. Tengok, itu dia punya naratif yang mereka mainkan. Menyebabkan kalau kata jumpa guru-guru kita ni buat benda pelik-pelik pun, sebenarnya dia tak buat, sebenarnya dia sedang buat benda yang betul. Mata kita nampak dia buat benda maksiat, tapi sebenarnya dia buat benda betul. Sampai tahap tu taksub tu. Premis itu ataupun Nabi Khaidir, watak Khaidir itu telah di-hijack oleh golongan-golongan melampau ini, golongan sufi tarikat yang melampau lah biasanya. Baik, jadi saya bawa naratif baru. Kita mesti tengok kepada Musa, belajar daripada Musa dalam kisah Musa dengan Khaidir, dan kita mesti bersikap dengan sikap Musa, sentiasa bertanya. Kalau ada benda yang dilihat pada zahirnya bertentang dengan syarak, maka kena tanya, kena query, kena persoalkan, kena tanya kenapa buat macam ni, apa jawapan dia, apa alasan awak dan seumpamanya. Itu sikap yang sepatutnya kita ambil untuk menyelamatkan kita daripada ad-dajjal minad dajajilah, iaitu dajjal-dajjal kecil yang sudah bertebaran di sepanjang zaman itu. Pendusta-pendusta di atas nama agama lah, yang menyalahgunakan Quran dan Sunnah untuk merosakkan kefahaman Quran dan Sunnah dan seumpamanya itu. Baik. Jadi ini beberapa poin yang sudah kita baca di atas. Nanti boleh buku, boleh ulang balik lah. Jangan tak boleh buku pakai tak ulang langsung. Boleh buku tu ulang lah sikit. Baik, tengok poin yang ke bawah sekali tu, saya tanda merah. Menjadi kata Syekh rahimahullah ta'ala, mafhum lah, mafhum ya. Kita tak terjemah literal, kita terjemah mafhum. Tak larilah insyaAllah. Syekh kata mafhumnya menjadi tabiat azali manusia seronok dan tertarik lantas mempercayai kisah-kisah dongeng yang direka-reka. Cerita-cerita yang berasaskan khayalan bahkan kadang-kadang tidak mempunyai asal daripada mana-mana sumber yang autentik.
Namun manusia dikurniakan Allah akan akal yang kreatif bagi mengolah dan menokok tambah sehingga dongeng-dongeng tersebut seakan benar pernah berlaku. Betul lah. Banyak cerita-cerita yang kita dengar dulu, pada satu masa kita kecil, kita percaya perkara tersebut. Contohnya apa dia? Melaka tu, negeri Melaka. Nama Melaka itu diambil daripada bila Parameswara dah lari daripada dia punya Sriwijaya tu. Dia lari ke Temasek, Singapura hari ini. Kemudian ditentang lagi, dia pun datang ke Melaka. Sedang-sedang rehat di bawah pokok Melaka, satu-satu pokok, tiba-tiba terlihatlah seekor anjing ditendang oleh seekor kancing. Maka tanyalah Parameswara kepada Mamak Bendahara dia, apa nama pokok yang betul sedang bersandar ni? Katalah Mamak Bendahara, ni pokok Melaka tuanku. Jadi kita buat Melaka lah di sini, negeri kita. Hai, kita percaya ke benda tu? Dulu percaya bukan main lah. Sebab itu yang duk ada dalam buku teks sekolah kita tu. Tapi bila kita buat bacaan lebih sikit apa semua, tidaklah begitu. Itu salah satu dongeng lah. Salah satu kita kata cerita-cerita yang cerita rakyat yang masyhur. Hakikat sebenar tidak begitu. Melaka tu ada kaitan dengan istilah bahasa Arab dan seumpamanya, dan dia bercampur aduk. Kadang-kadang wataknya ada betul, Parameswara tu ada betul lah. Tapi cerita tu dah campur-campur. Begitulah juga cerita kalau nak ulang balik. Apa dia? Singapura dilanggar todak. Pening Singapura. Pening todak-todak pergi langgar Singapura habis leceh. Apa pening todak? Nah, jadi sebenarnya pengarang-pengarang Melayu lama ni mereka kebanyakan orang istana. Orang kebanyakan tak boleh menulis zaman tu. Jadi bila orang istana, kalau mereka menulis satu benda yang terlalu jujur, iaitu mengkritik raja ke pemerintah ke, maka tak selamatlah kepala mereka. Jadi cara mereka berkias ibarat, bercerita, mencipta cerita-cerita, dan akhirnya cerita-cerita itu sebenarnya nak menghantar mesej yang tersurat, yang tersirat dan seumpamanya. Sebagai contoh peristiwa Puteri Gunung Ledang. Seorang puteri Jawa yang pening entah macam mana nak pergi bertapa di Gunung Ledang. La ilaha illallah. Di Jawa tu tak ada gunung ke apa. Pergilah ke Gunung Ledang, jadilah nenek kebayan. Dah. Sultan Melaka pun tahulah, dapatlah maklumat bahawa Puteri Gunung Ledang sedang bersemayam di Gunung Ledang tu, Puteri Jawa tu. Pergilah hantar rombongan meminang, Tun Mamatnya apa semua. Sabri Yunus jadi Tun Mamat. Pergilah, tengah-tengah jalan jumpa nenek kebayan. Nenek kebayan pun kata, kalau betul nak jumpa, Puteri Gunung Ledang bagi syarat masuk Minang. Apa dia? 7 dulang hati nyamuk. Allahu Akbar. 7 dulang apa dia? Hati, otak kuman. Otak kuman. Aduh. Zaman tu teleskop, apa nama, teleskop pun tak ada lagi. Nah, apa lagi? Otak nyamuk, kuman soda. 7 tempayan air mata anak gadis sunti, tu macam boleh terjadilah, walaupun payah juga tu, tapi bolehlah. Kita kata tak paksalah menangis. Apa lagi? Jambatan emas dan perak daripada Gunung Ledang sampai ke Kota Melaka, ambil dia. Jadi cerita-cerita ni sebenarnya pengarang-pengarang dulu nak menghantar satu mesej, mengkritik raja, sultan, pemerintah yang seolahnya bila mereka nak apa, baik hook baik crook, sehingga kan terpaksa mengorbankan nyawa putera mahkota dia sendiri. Dikelarnya jari itu diambil darah semangkuk. Antara syaratnya kerana nak memuaskan nafsu dia, nak berkahwin dengan seorang puteri yang dikatakan paling cantik lah di rantau itu. Pada ketika itu maka sangguplah dia buat apa saja. Itu kritikannya. Itu bijaknya tok nenek moyang kita ni, para pengarang-pengarang Melayu kita dulu ni. Tapi last kali kita baca boleh cerita saja, mesejnya kabur. sebab terlalu tinggi, terlalu banyak cerita tu menyebabkan mesej yang nak disampaikan tu tak berapa sampai. Mesej kritikan tentang kezaliman apa semua tu
tidak dihuraikan ataupun dijelaskan dengan baik. Akhirnya yang dilihat adalah cerita-cerita itu saja. Oh, ni Puteri Gunung Ledang ni ada kesaktian, ada karamah. Tu pula ceritanya. Sehingga hari ni pergi ke Gunung Ledang tu ada cerita-cerita orang jumpa nenek kebayan lah apa semua macam-macam. Jadi itulah sebab kebetulan memang saya dah buat kajian untuk PhD ni benda tu lah. Bila mana cerita Nabi dan Rasul disampaikan dalam bentuk hikayat, dalam bentuk cerita rakyat, maka tokoh tambah yang melampau-lampau itu cukup banyak sehingga menghilangkan keaslian kisah Al-Quran itu sendiri. Ini bahaya, tapi dari sudut kesusasteraan dahsyatlah, hebat untuk nenek moyang kita. Dengar cerita sikit boleh balik tulis dengan begitu panjang lebar. Dengar ceramah sejam, dia balik tulis tu siap satu kitab. Bayangkan. Itu hebat daripada perspektif sastra. Tapi daripada perspektif agama, ia tokoh tambah yang merosakkan wahyu, yang boleh menyebabkan salah faham terhadap mesej-mesej sebenar yang ingin disampaikan melalui kisah Nabi dan Rasul. Itulah cetusan saya buat master PhD, tulis buku ni antara lain baca buku ni lah. Ibu-ibu sekalian, bila baca balik faham, oh kisah Nabi dan Rasul mesti, sebab dia wahyu daripada Quran, mesti firm, sebiji dengan Quran dan hadis, tak boleh kurang, tak boleh tambah. Dan untuk ambil manfaat bukan pada cerita dia, tapi pada ibrah, pada teks-teks yang disampaikan itu ada dia punya ibrah dari sudut tafsir apa semua yang Ustaz Syahri Abdul Rahman and the gang banyaklah duduk bicarakan itu. Baik. Terima kasih. Mikroskop tadi saya pergi bantah teleskop. Teleskop tu tengok bintang. Mikroskop tengok kuman, tengok mikroorganisma. Baik, kemudiannya kata Syekh lagi, ada penulis dan pengkaji ni, ada penulis dan pengkaji yang pandai memanipulasi maklumat-maklumat yang ada dan menghasilkan khayalan ilmiah. Ni istilah menarik. Sedangkan ia tidak ilmiah melainkan hanya khayalan palsu. Ia bukan satu hakikat. Manusia berteori itu dan ini, memasukkan falsafah itu dan ini sebagaimana hikayat 1001 malam yang kononnya merupakan penafsiran kepada alam metafizik. Alam metafizik ni alam gaib. Orang falsafah dia suka guna istilah metafizik. Metafizik lawannya adalah fizik. Fizik benda nampak lah, benda zahir. Metafizik ni alam di sebalik alam gaib lah. Alam gaib. Alam gaib dalam Islam mestilah hanya bersumber daripada Quran dan hadis. Kepercayaan kepada makhluk-makhluk gaib, makhluk yang berada di alam metafizik ini, mestilah ia bersumber dari Quran dan hadis yang sahih, kerana ia berkaitan dengan akidah. So jelas sumbernya mesti Quran Sunnah. Tapi golongan ahli falsafah, mereka guna kira-kira akalah spekulasi minda mereka. Ni golongan mana? Golongan Plato, Aristotle, Sokrates, apa semualah. Zaman-zaman Greek, Yunani kuno, zaman Zeus, zaman Zeus dengan Helena-nya, apa semua zaman-zaman tu. Zaman sebelum Nabi Isa, sebelum Masihi lagi. Zaman sebelum Nabi Muhammad, of course lah. Jadi mereka ni dah mula pandai guna akal. Mereka dah ada sistem berfikir yang teratur dan mereka mula cari jawapan. Alam ni antara soalannya ada 3 soalan besar yang ahli falsafah zaman tu cuba nak cari jawapan. Yang pertama, min aina jina, daripada mana alam ini wujud. Kita ni makhluk ni, alam ni langit, bulungan bintang, makhluk ni daripada mana asal usul dia. Mereka guna akal, mereka spekulat akal. Daripada ni kot, daripada air kot, daripada awan kot, daripada batu kot, daripada ni, macam-macam lah dia spekulat. Zaman tu tak ada scientific punya exercise ataupun scientific punya kita panggil eksperimen untuk approve teori-teori tu. So mereka spekulat lah. Guna akal, berfikir. Dan soalan kedua, soalan pertama min aina ji'na, yang kedua limadha ji'na. Kenapa kita ni diwujudkan? Macam mana kita ni, kenapa kita wujudkan? Mesti ada tujuan. Takkan saja-saja je. Mereka mula berfikir.
hidup mati, mesti ada tujuan. Apa tujuan sebenar kita dihidupkan itu? Dan yang ketiga, ila ainal masir, selepas ini kita mati ni, orang yang mati tu pergi ke mana? Takkan habisnya begitu saja. Sedangkan dia mati kena zalim, dia mati kena bunuh, dia mati kena seksa. Di mana keadilan untuk dia? Jadi bila timbul soalan-soalan ini, mereka dah pandai guna akal secara sistematik, maka banyaklah spekulasi-spekulasi sebab mereka belum ada panduan wahyu ketika itu. Jadi mereka guna akal ni secara maksimum lah duk fikir. Jadi Plato bagi pandangan dia, Sokrates bagi pandangan dia, Aristotle bagi pandangan ini, bagi pandangan, maka wujudlah satu institusi yang hebat zaman tu di zaman Greco-Roman Yunani kuno itu, idea-idea dan falsafah-falsafah spekulasi akal yang pelbagai kerana mereka belum ada lagi panduan wahyu. Dan akhirnya mereka cipta Tuhan mereka sendiri, Zeus dan seumpamanya itu, Thor lah apa, Thor lain, Thor zaman Thor ni zaman apa nama, Thor bukan Greco-Roman, Thor ni apa nama, Barbarian, apa nama, kita panggil apa, orang Gaza ni, Jerman sana no, Scandinavian, Kak Lina, Viking. Tu Thor Viking, Valhalla dia apa semua macam-macam tu lah. Jadi mereka mencipta Tuhan. Dan di alam Melayu kita pun situasi yang sama berlaku bila golongan antropologi menerangkan manusia akhirnya nak cari jawapan kepada alam yang mereka rasa memang ada makhluk yang tak nampak. Tok nenek moyang kita di alam Melayu ni pun itulah yang dinamakan apa dia? Mambang, semangat. Setiap makhluk ada semangat. Semangat ni tak boleh bagi dia marah. Kalau dia marah nanti terjadilah bencana alam. Maka tak nak bagi dia marah, kena buat apa dia? Kena buat sembahan lah. Kena sembelih kambing, kena sembelih ayam. Sebab apa? Sebab nak please semangat mambang ni supaya jangan marah. Kalau marah terjadilah banjir, terjadilah tsunami, terjadilah gunung berapi. Siapa yang boleh berinteraksi dengan mambang ni? Muncullah konsep manusia yang boleh akses ke alam gaib, berbicara dengan mambang-mambang semangat-semangat ni. Siapa dia? Tok Bomo, Pawan, Dukun, tukang tilik dan seumpamanya. Itu prosesnya. Sebab kita Allah Ta'ala bekalkan akal, tapi masa tu satu masa manusia tidak dipandu oleh wahyu. Jadi akal mereka ni yang berfungsi dengan baik, sentiasa berfikirlah nak mencari jawapan. Jadi bila jawapan yang tuntas daripada wahyu tak ada, mereka memandai-mandailah, menciptalah. Macam ni kot. Hujan ni mari daripada mana? Dia tak erti nak cerita sintesis, wap air naik, jadi awan ditiup, kemudian jatuh air. Mana ada panduan wahyu, tak ada. Penghuraian secara saintifik, kajian sains pun tak ada lagi zaman tu. So, air ni daripada mana? Air ni berasal daripada air mata Tuhan. Bila Tuhan sedih tengok manusia, dia menangis. Macam-macam lah ideanya tu. Maka bila lama-lama disampaikan oleh anak kepada generasi ke generasi, lama-lama terciptalah konsep Tuhan-Tuhan, God, demigod, dan juga apa nama sistem agama yang mereka percaya sendirilah. Tu mereka. Tetapi kebanyakan sumber benda-benda dongeng-dongeng apa semua yang jadi agama ni adalah tanah Indus, India. Majoriti hatta sistem Zeus apa semua pun dikata dalam Hashim, satu buku saya baca, dia kata itu pun diambil daripada konsep dewa-dewi Hindu sebenarnya. Dia punya Krishna, dia punya tu. Mereka buat perbandingan lebih kurang. Zeus apa semua dengan bini dia, anak-anak, ada anak demigod sebab Zeus turun berzina dengan bini orang. Kemudian lahir Hercules. Maka dalam agama Hindu pun ada konsep-konsep begitu. Tuhan turun ke bumi, kemudian macam-macam lah, Ganesh dia apa semua tu. Tu falsafah. Cerita bermula daripada dongeng, cerita bermula daripada epik, dan akhirnya jadi agama, jadi kitab suci dan seumpamanya. Sebab tu Quran mari untuk betulkan hal tersebut. Quran ni wahyu daripada Tuhan, bukan rekaan. Tak boleh direka-reka, tak boleh. Jadi falsafah yang merosakkan agama kita ni banyaknya falsafah.
yang duk bincang tentang Nur Muhammad. Falsafah lah. Nur Muhammad. Sebab nama Nur Muhammad ni dulu bukan Nur Muhammad. Konsepnya sama. Dulu dia ada konsep Al-Haqiqah Al-Muhammadiyah. Sebelum itu ada konsep Logos dalam falsafah Greek Rome yang kemudian meresap dalam Kristian hingga menyebabkan Kristian jadi agama syirik. Konsepnya Logos. Apa dia Logos? The mind of God. Tuhan ni bila dia tercetus fikiran, maka itu Logos. Logos inilah yang buat kerja mencipta alam apa semua ni. Jadi Tuhan duduk tempat dia, jangan tak ambil tahu. Jadi Logos inilah yang berfungsi sebagai perantaraan. Macam-macam lah konsep falsafah. Saya pun tak dengar-dengar tu pening lah. Apa benda lah korang. Nasib baiklah kita. Lahir-lahir itu Allah Ta'ala takdirkan sudah Islam. Walaupun tak faham lagi. Tapi paling tidak kerana takdirnya begitu, lama-lama kita cari jawapan tu, dia berbeza orang mencari kebenaran tak kala dia sudah dalam kebenaran. Dia sekadar nak cari jawapan untuk ithbatkan, tarjihkan kebenaran itu. Berbanding dengan orang yang tak berada dalam Islam, yang dia nak cari kebenaran. Punyalah kalau dia fresh, dia terhenti daripada cari itu, tak jumpalah. Tapi bahayanya pula kita ini, kita boleh tersesat dalam kebenaran. dah berada dalam Islam yang betul, tapi kemudian tersesat dalam kebenaran itu, cara faham Quran yang menyeleweng apa semua itu beginilah. Baik, seterusnya kita tengok poin seterusnya. Buku asal ditulis oleh Profesor Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar rahimahullah dengan hanya memasukkan kisah-kisah yang sahih sebagaimana yang diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lebih juga tidak kurang, kerana ia adalah wahyu yang diwahyukan kepada baginda. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Cerita-cerita gaib yang Rasulullah ceritakan tetapi tidak ada dalam Al-Quran, ternyata semuanya mari daripada Allah Ta'ala. Mustahil Rasulullah memandai-mandai sendiri. Mustahil Rasulullah reka cerita sendiri. Tak mungkin. Sama ada malaikat Jibril bagi tahu Rasulullah dan Rasulullah pun sebut melalui jadi hadis, ataupun Rasulullah sendiri experience dengan perkara tersebut. Dia ambil mimpi malam Isra' dan Mi'raj, buku baru Dr. Zaimi ya. Buku baru Dr. Zaimi itu menghimpunkan dalil-dalil sahih tentang perjalanan itu, dan juga mimpi-mimpi Rasulullah, yakni personal experience yang Rasulullah rasa di alam metafizik tu, di alam gaib lah, dan Rasulullah balik dan cerita balik kepada sahabat-sahabat baginda, dan ia jadi hadis Nabi SAW. Tapi di sana ada juga maklumat yang malaikat Jibril bagi tahu. Oh, neraka ni esok-esok dia akan bergaduh dengan syurga, berdebat dia. Neraka ni akan jenguk tekuk. Pada neraka itu ada lidah yang bercakap, ada telinga yang mendengar, ada dua mata yang melihat. Itu dia. Dan khabar itu adalah khabar sahih, kerana ia datang dibuktikan ia adalah hadis-hadis sahih. Itu kita akan jumpa dalam kisah-kisah di dalam buku ini. Macam-macam nanti. Sebab tu saya kata kalau rajin sikitlah para asatizah ustaz-ustaz kita ni, rajin sikit belajar kitab, rajin sikit belajar Quran, hadis, berlambak cerita yang luar biasa yang tak habis nak dengar. Sebagaimana kita dengar Ustaz Syari cerita tu, padahal cerita sama, cerita Nabi Yusuf, tapi sentiasa ada perspektif baru. Dia lepas dengar dia tadabbur surah Yusuf, kita dengar kelas yang lain pula, lain. Dengar yang ni pula lain. Nah, maksudnya daripada hikmah kisah Quran tu, dia ada pelbagai dimensi dalam tadabbur nanti, tafsir guna disiplin yang betul lah. Maka banyak lagi dimensi yang boleh kita ambil pengajarannya. Bukan sekadar cerita. Cerita yang sama tapi pengajarannya boleh berlapis-lapis. Mungkin sekali kita dengar dapat 10 pengajaran. Kali kedua ada 30, 50 pengajaran. Luar biasa. Luar biasa. Sebagaimana yang saya cuba bawa dan popularkan naratif baru kisah Musa dengan Khidir alaihissalam itulah. Setakat ni bila duk tanya-tanya dan dibincangkan secara terbuka, saya menantikan jugalah guru-guru yang mendengarnya untuk menegur sama ada perspektif saya itu salah lah. Tapi alhamdulillah setakat ni mereka pun macam setujulah dengan perspektif bahawa mestilah kita lebih melihat kepada Musa bukannya Khidir. Dalam kisah Musa dan Khidir itu, kita lebih banyak mengambil manfaat dan tiru dan belajar
apa yang ditunjukkan oleh Musa berbanding Khidir yang tidak ada manfaat secara khusus kepada kita sebenarnya. Khidir itu diri dia lah, tak ada isu. Sampai semalam saya geram sikit, saya sebutlah di akhirat esok kita tak cari Khidir ni. Di akhirat kita tak cari Nabi Khidir untuk dapat syafaat. Tidak ada dalam mana-mana riwayat hadis sahih Quran bahawa Nabi Khidir boleh bagi syafaat kepada kita. Yang boleh bagi syafaat kepada kita hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenapa yang kalut sangat dengan Khidir ni? Khidir. Habis segala benda Khidir. Jadi itu satu benda yang wajar kita war-warkanlah di luar sana supaya kita bawa satu pembaharuan dalam kefahaman terhadap kisah-kisah Al-Quran yang banyak sebahagiannya agak mungkin bukanlah tertinggal ataupun salah, tapi terlepas pandang poin utama. Terlalu sibuk dengan isu Nabi Khidir sehingga tertinggal poin utama, iaitu Nabi Musa, sikap ataupun pengajaran daripada batang tubuh Nabi Musa, watak Nabi Musa alaihissalam. Baik. Seterusnya, baginda memberitahu para sahabatnya dan juga musuh-musuh dakwah baginda tentang apa yang terbuku dalam hati mereka. Kadang-kadang Rasulullah ceritalah, Rasulullah jumpa orang ni kata bagi tahu perkara-perkara gaib yang mereka semua tidak ketahui atau perkara yang masih gaib yang bakal mereka tempuhi, dan kemudian mereka akan mendapati apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah kebenaran hakiki apabila ia benar-benar terjadi kemudian. Jadi kita, poin ni cukup mudah untuk kita yakin. Sebab apa? Kita dah lebih kurang 1400 tahun daripada zaman Rasulullah SAW. Daripada zaman Rasulullah 700 Masihi, 580 lebih kurang begitulah. 570 Rasulullah beranak. Sehingga 1400 ni campur dengan 40 tahun ataupun 63 tahun, campur 63 tahun umur Rasulullah, sampailah kepada zaman kita 1400 lebih dah ni, berapa banyak dah hadis-hadis yang Rasulullah ungkapkan zaman dia dah terbukti berlaku. Faham maksud saya? Sebagian hadis Rasulullah sebut masa Rasulullah hidup tentang masa depan. Contohnya Kisra, cincin Kisra ataupun mahkota Kisra akan diberikan pada seorang sahabat sebagai hadiah pada dia. Dan beberapa banyak lagi lah. Ketika Rasulullah sebut tu, benda tu belum berlaku. Maksudnya futuristik. Rasulullah sebut benda yang akan berlaku. Tapi kemudian 10, 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun selepas Rasulullah wafat, benda tu semua banyak dah yang berlaku. Dan sepanjang zaman kita sehingga zaman kita ni, berapa banyak dah hadis-hadis yang Rasulullah sebut zaman dia hidup tu dah berlaku. So, apa lagi yang kita nak ragu dengan apa yang disebutkan sebagai hadis Rasulullah SAW yang sahih tentang masa depan. Jadi bila Rasulullah cerita tentang Dajjal, tentang Isa Al-Masih, tentang Ya'juj Ma'juj, maka kita kata ala ra'si wal ain, benda ini pun sebagaimana hal yang sudah banyak berlaku dan sahih berlaku, maka benda-benda yang akan berlaku di akhir zaman pun akan berlaku juga. Itu cara kita mentarjihkan kebenaran, maksudnya kita menetapkan hati kita untuk lebih yakinlah. Walaupun hadis-hadis tu nampak pelik lah. Nabi Isa tu daripada langit lah, rambut basah dengan pegang sayap malaikat. Kita dengar tu jam juga kadang-kadang tu. Ini dah macam Avengers segala mana ni. Tapi tak. Selagi mana riwayat itu terbukti, Muslim, Bukhari dan imam-imam yang lain, dan tidak ada kritikan yang banyak, perbincangan, maka kita kata ala ra'si wal ain, yakni by hook by crook, kita terima. Itu caranya. Lepas tu yang kita bincang dalam surah Al-Kahfi, Ashabul Kahfi Ya'juj dan Ma'juj dan Dajjal ditutup sampai hari ni tak jumpa. Sampai kan ada orang bincang, macam tak logik tak jumpa lagi tempat disorot. Sebab seluruh muka bumi hari ni dah discover. Google Earth-nya, orang boleh scan-nya, satelitnya, apa semua. Akhirnya kita balik kepada kuasa Allah. Sebagaimana Allah buktikan dia boleh tutup hijab gua yang terbuka, Ashabul Kahfi duduk tidur 300 tahun lebih itu, maka tak peliklah untuk Allah untuk dia hijabkan tempat persembunyian Ya'juj dan Ma'juj hari ini, yang mana sudah ditutup dengan tembok besi pada zaman Zulkarnain itu, dan begitu jugalah Dajjal yang dijumpai oleh Tamim Ad-Dari
radhiyallahu anhu yang kemudian jadi sahabat Rasulullah, yang orang duk kata ada di pulau belah-belah Yaman apa semua tak jumpa, itu kuasa Allah Taala belaka, yang belum lagi nak reveal benda tu kat mana. Jangan risaulah, ada orang dia risau, rasa tak sabar nak pergi tengok. La ilaha illallah. Tak sabar nak jumpa dengan Dajjal. Apa pelik manusia ni. Dah, Ya'juj Ma'juj. Aduh. Dahsyat Ya'juj Ma'juj ni. Dah, sampaikan Nabi Isa dengan umat Islam lari dalam hutan, tak mampu nak lawan. Dahsyat sangat dia punya serangan ketika itu. Itulah yang jumpa digambarkan dalam banyak filem jugalah, termasuklah Lord of the Ring apa semua tu. Gog and Magog apa semua tu, dia cuba gambarkan situasi tersebutlah. Lebih kurang Maka apa berlaku, Ya'juj Ma'juj bila duduk di menyerang dunia ni, keluar hampir seluruh dunia penuh dengan mereka ni, Ya'juj Ma'juj. Sehingga umat Islam ketika itu terpaksa mengikut Nabi Isa, selepas era Dajjal sudah mati ni, maka terpaksalah pergi masuk dalam hutan-hutan untuk menyelamatkan diri. Dan mereka bermunajat berdoa kepada Allah sehingga Allah turunkan virus yang menyebabkan semua Dajjal ataupun semua Ya'juj Ma'juj ni mati belaka. Ketika itu umat Islam ataupun pengikut Nabi Isa akhir zaman itu turun daripada tempat persembunyian mereka. Mereka dapati tidak adalah atas muka bumi ni, mereka semua ada mayat Ya'juj Ma'juj. Tak boleh nak imagine tuan-tuan. Tapi tak boleh imagine lah, benda tak berlaku dan kita tak haraplah berlaku. Kita sempat tengok benda tu, dahsyat sangat. Dan apa yang berlaku kemudian, disebabkan mayat tu terlalu banyak, maka tak tahu nak buat apa. Akhirnya Allah Ta'ala menghantar burung yang batang kaki dia tu sama besar dengan leher unta. Siapa tengok cerita Lord of the Ring, burung helang yang besar, gandah duk naik ke kawan-kawan tu. Saya yakinlah mereka mendapat inspirasi daripada hal-hal yang demikian ya. Jadi burung ini telah ambil mayat Ya'juj Ma'juj ini dan ambil dan pergi bawa ke mana wallahu alam tidak diketahui, untuk selesaikan masalah mayat Ya'juj Ma'juj yang banyak. Burung tu berapa ekor? Seekor ke, sejuta ekor ke, wallahu alam tak tahu. Tapi setakat itulah yang hadis kita ya. Jadi apa gambarannya untuk kita? Sebenarnya untuk nak kata kena beriman, itu saja. Tak payah nak mendetailkan, kaji rasa dah keluar ni burung ni sekarang ni sedang membiak di segitiga Bermuda ni, tak perlu. Itu bukan tugas kita. Tugas itu bila Rasulullah cerita hadis itu sahih, maka tugas kita selagi mana riwayat itu terbukti adalah sahih Bukhari Muslim dan tidak dikritik oleh ulama-ulama lain, maka tugas kita ala ra'si wal ain, baik ruh, mesti beriman dengan kebenarannya. Kenapa? Terbukti banyak hadis yang Rasul sebut masa hidup, sehingga zaman kita ni tengah jalan tu 1400 tahun dah banyak dah berlaku, sahih berlaku. Itu cara kita. Itu cara kita yang sedikit terdedah dengan disiplin pengajian hadis. Kalau kita tak boleh nak yakin macam orang yang di luar sana, rugilah. Kita duk mengaji, duk tengok kitab apa semua ni. Baik. Seterusnya Rasulullah SAW juga ada memberitahu para sahabat tentang kemenangan-kemenangan yang mereka akan kecapi. Farsi jatuh contoh. Memang dah bagi tahu. Rom akan jatuh. Rasulullah dah bagi tahu masa hidup lagi. Dan Konstantinopel. La tuftihanna al-Qastantaniyah fala ni'mal amir wa amiruha fala ni'mal jaish zalikal jaish. Rawahu Ahmad. Tapi ada sedikit perbincangan dengan dalam hadis itu tentang status kuat tak kuat, tapi hadis itu telah menjadi inspirasi kepada ramai sahabat Rasulullah untuk menyerang ataupun membebaskan Konstantinopel, iaitu kuasa Rom paling besar dan pusatnya adalah Rom Timur, iaitu Konstantinopel, Istanbul pada hari inilah. Jadi pada zaman Yazid bin Muawiyah ibni Abi Sufyan menjadi khalifah zaman Umayyah, dia hantar delegasi perang untuk nak terinspirasi daripada hadis Nabi itu supaya mereka lah jadi orang yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Pergi serang beberapa kali tak menang, sehingga kan Abu Musa al-Asy'ari
yang sudah tua ketika itu, umur lebih kurang 80-90 tahun, hampir 100, pun ikut pergi berperang di Konstantinopel dan mati syahid di sana. Syahid di sana, ya. Dan ada cerita-cerita yang cerita yang masyhur, tapi pada saya kita tak boleh nak terima lah. Setelah Muhammad Al-Fatih 1453 berjaya menakluk Konstantinopel kerana terinspirasi juga dengan hadis Nabi SAW itu, dan sebenarnya sejarah beberapa percubaan lah cuba dibuat. Sebab simbolnya adalah kalau kuasa, ibu kota kuasa paling besar itu jatuh, maka moralnya adalah seluruh Kristian Ortodoks itu sudah kalah lah dari sudut moralnya itu. Maka Muhammad Al-Fatih pergi serang dan susah payah begitu gini, strategi angkat kapal lalu bukit apa semua itu gini. Takdir Allah Ta'ala 1453 mereka berjaya menakluk Konstantinopel. Yang mati, yang habis tu jangan kira lah cerita ni. Tapi setelah menang tu ada cerita masyhur. Cerita masyhur yang payah kita terima sebagai sahih. Apa dia? Muhammad Al-Fatih telah minta tentera dia untuk gali cari tempat mayat Abu Musa Al-Asy'ari wafat lah. Gali, dikatakan jumpa apa dia? Sisa paha apa nama Abu Musa Al-Asy'ari, sahabat Rasulullah ni. Padahal jarak 500 tahun tu. Muhammad Al-Fatih tahun bila dah? 1534 tu dalam berapa ratus hijrah tu. Nah, jadi Abu Musa Al-Asy'ari ni abad awal hijrah lagi. Tapi kerana menghormati dan dia tahu Abu Musa Al-Asy'ari antara sahabat yang meninggal ketika kempen peperangan untuk menentang Konstantinopel zaman Yazid bin Muawiyah, maka disuruh cari. Dikatakan jumpalah paha tu, dan Muhammad Al-Fatih, Sultan Muhammad Al-Fatih ataupun Mehmet ataupun Fatih Mehmet, Fatih Sultan, macam-macam nama dia, ya. Setelah dia suruh tentera dia cium paha ataupun kaki Abu Musa Al-Asy'ari itu sebagai penghormatan kepada sahabat Rasulullah SAW. Habis semua tentera cium, jadi Muhammad Al-Fatih pun nak cium untuk bagi penghormatan. Bila dia nak cium tu, dikatakan, tu saya kata tak boleh terima cerita ni, dikatakan kaki tu telah masuk ke dalam bumi dengan sendirinya. Jadi korek lagi jumpa. Bila Muhammad Al-Fatih nak cium, masuk lagi kaki ke dalam. Kayak seronok dengar cerita lagu tu, kan? Saya tengok muka 2-3 orang ni pun terlapor. Padahal saya dah ulang dah cerita ni tak betul, tak boleh terima ni. Tapi dengar tu sedap. Tengok contoh-contoh. Sambil-sambil kita nak kata nak dengar cerita sahih ni. Sekedar juga dengar cerita yang tak berapa nak boleh terima sahih tu. Nampak? Ini cabarannya, tuan-tuan. Ibu-ibu sekalian. Sorry Ustaz. Nak tanya, dia Abu Musa ke Abu Ayub Al-Ansari Ustaz? Abu Ayub, okey, Abu Musa tu ni. Abu Ayub Al-Ansari, minta maaf, ya, sahabat Rasulullah, Abu Ayub Al-Ansari. Masih kat Lina. Abul Hasan Al-Asy'ari, mazhab Asy'ariyah tu. Abu Musa, dan ni adalah Abu Ayub Al-Ansari radhiyallahu anhu, Jadi apa berlaku kemudian, dikatakan adalah orang bermimpi ataupun Muhammad Al-Fatih sendiri mimpi bahawa sebab dia tak bagi Muhammad Al-Fatih cium tu, sebab apa? Sebab dia malu dengan Muhammad Al-Fatih, kerana Muhammad Al-Fatih ni adalah orang yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang disebutkan apa dia? La taftihalna al-Qastantaniyah, la tuftihalna al-Qastantaniyah fala ni'mal amiru amiruha. Pemimpinnya sebaik-baik pemimpin. Jadi Muhammad Al-Fatih lah. Fala ni'mal jaish dzalikal jaish, dan sebaik-baik tentera adalah tentera tersebut. Hadis tu riwayat Ahmad pun ada perbincangan dari sudut kekuatan sanak apa semua itu gini, tapi tak boleh nafi memang masyhur cerita ni untuk mengangkat sentimen Uthmaniyah dan seumpamanya lah. Jadi kita tak nafi benda tu fakta sejarah, memang Muhammad Al-Fatih dah benar apa semua, tapi cerita-cerita yang mewarnai kehebatan, kebesaran dia tu kadang-kadang kita kena perhati balik lah. Kadang-kadang biasalah orang, ialah cerita kan, dia nak bagi tunjuk kehebatan, kebesaran ni, tangannya bagaikan besi, dawai, orak berapi, macam-macam lah.
Nah, macam tukar cerita, tukar lipu lara, dia akan menceritakan kehebatan itu dengan exaggerate, dengan tokok tambah dan seumpamanya untuk nak bagi dia. Macam hantuah. Nah, mahir 20 bahasa, hidup sampai 100 tahun, era yang pelbagai. Jadi watak tu kalau ada menimbulkan pelbagai pandangan. Ada yang kata betul ada kata fiction semata-mata. Ada kata ada sungguh Laksamana Melayu yang hebat tu. Tapi namanya bukan hantuah lah. Tapi inspirasi daripada batang tubuh dia tu, maka diciptalah wataknya dalam hantuah dalam Solatus Salatin. Orang Melayu pun kena ada hero juga. 5 bersaudara. Ada macam-macam lah. Jadi ada setengah pengkaji mendakwa 5 bersaudara tu sebiji dengan cerita yang ada dalam hikayat Hindu, ataupun sebelum tu ada dah cerita-cerita dalam Mahabharata, Ramayana apa semua tu, cerita yang lebih kurang sama, pengembaraan 5 bersaudara apa semua gitu gini. Pandawa ataupun kisah yang menjadi inspirasi kepada wayang kulit. Dia ada nama Pandawa apa semua tu. Jadi ini gaya periwayatan kisah cerita zaman tu. Jadi Quran mari ajar tak boleh dalam bab agama ni mesti firm. Hanya qala Allah qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang mendisiplinkan dan membezakan itu. Baik. Seterusnya kata lagi, ada yang dimenangi tanpa melibatkan pertumpahan darah sebagaimana peristiwa Fathul Makkah. Jika khabar-khabar demikian sampai kepada orang musyrik Makkah, mereka juga sebenarnya sangat percaya akan hal tersebut. Kisah perkhabaran pembunuhan Umayyah bin Khalaf. Salah satu hadis nanti kita akan belajar Umayyah bin Khalaf dalam peperangan Badar. Menarik ya. Ada sahabat daripada Madinah. Nama apa sahabat ni? Umayyah bin Khalaf, nama sahabat tu apa dia ya? Dia ni orang Madinah lah. Tapi dia di luar Madinah sikit. Kalau Madinah di sini, mereka di sini, Mekah di sini, Syam di sini. Contoh ya. Jadi orang Mekah kalau nak pergi ke Syam, kena singgah RNR ini dulu untuk parking, makan, minum, unta, kuda apa semua. Jadi kuasa diplomatik dia sangat tinggi. Tapi ketika itu dia telah jadi alliance kepada Rasulullah di Madinah. Disebabkan dia ni orang hebat, kepentingannya besar, banyak gitu begini, ketika mana dia sudah bersama dengan Rasulullah, dia tetap berani pergi ke Mekah untuk buat umrah. Dia tetap berani. Jadi apa berlaku? Dia baik dengan Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf pun kenal dia. Jadi bila dia pergi, Umayyah bin Khalaf ni risau. Umayyah bin Khalaf kata, kalau kamu nak tawaf, pergi tengah hari, 12 tengah hari. Sebab zaman tu, budaya orang Arab zaman tu, tengah hari panas, lik-lik, mereka duduk dalam rumah tidur. Sebab tu Rasulullah keluar hijrah daripada rumah Abu Bakar tengah hari, bukan malam. Rasulullah keluar rumah baginda malam, pergi ke rumah Abu Bakar, duduk rumah Abu Bakar sampai tengah hari tu baru keluar dengan Abu Bakar, dengan kenderaan mereka itu, berjalan dengan Rasulullah itu. Kerana apa? 12 tengah hari ni orang Arab duduk dalam rumah tidur. Tak ada orang, hening belaka, panas sangat ni, mereka duduk dalam rumah. Jadi ketika Umayyah bin Khalaf yang daripada Madinah ni datang ke Mekah untuk buat umrah atas inisiatif dia sendiri, tak takut. Walaupun Umayyah bin Khalaf tahu dia adalah inline kepada Rasulullah dalam masa tu, dan Umayyah bin Khalaf nasihat kepada dia supaya janganlah kamu pergi tengah hari. Pergi tengah hari, tiba-tiba bertemu dengan Abul Hakam. Siapa dia Abul Hakam? Abu Jahal. Abu Jahal tanya, siapa ni? Dia sebut, inilah Umayyah bin Khalaf. Terkejut Abu Jahal. Dia kenal lah Umayyah bin Khalaf ni. Sekarang ni, tempat dia dengar. Abu Jahal punya marah. Dialog yang saya ingat bil makna ya. Maksudnya Umayyah bin Khalaf kata, kamu boleh, kalau bahasa kita lah, kamu boleh elok-elok mari sini tanpa rasa takut apa semua, sedangkan kamu adalah geng-geng Muhammad. Umayyah bin Khalaf sebut salah. Umayyah bila Abu Jahal tinggikan suara, Umayyah bin Khalaf kata, "Hei Abul Hakam, jangan macam tu. Kamu tak kenal siapa ni? Umayyah bin Khalaf ni. Sahabat kita ni. Dia orang penting sekian.
Abu Jahal tak kira dah. Dia kira mung ni puak Muhammad. Relax mari. Lepas ni sahabat tu pun tinggi ke suara. Jumpa orang gedebe sama orang gedebe, tuan. Nah, kalau tak gedebe dia tak mari sore ni. Maksudnya dia ada sokar politik yang cukup, weightage yang cukup. Dia tak takut lah. Kalau orang tahu dia ni dah jadi orang parti Nabi Muhammad pun, dia tak takut. So apa berlaku, bergaduh mulut di situ. Umayyah bin Khalaf serba salah. Umayyah bin Khalaf, jangan, ni Abul Hakam, pemimpin lembah ini. Dialah menguruskan orang haji umrah gitu gini. Bergaduh di situ. Sahabat tadi, apa nama dia ya? Kalau Kak Lina boleh cek, ingat tak nama dia? Saya malah nak tengok bawah ni. Jadi sahabat ni pun kata, kamu, kalau bahasa kita lah, kamu jangan cakap banyak. Aku dengar Nabi Muhammad sebut, dia akan bunuh kamu dalam peperangan. Ni kepada Umayyah bin Khalaf ni. Ketika itu terkejut Umayyah. Umayyah pun tanya, Muhammad sebut lagu tu? Ya, aku dengar Muhammad sebut lagu tu. Umayyah pun kata, kalau Muhammad yang kata dia tidak berdusta. Ni kafir ni. Ni kafir ni. Bila dia dengar sahabat tu kata, Nabi Muhammad sebut dia akan bunuh kamu dalam peperangan, dalam satu peperangan nanti. Dia ni terkejut, dia tanya balik, Nabi Muhammad sebut lagu tu? Ya. Aku dengar. Sesungguhnya Muhammad tidak berdusta. Dia sendiri sebut. Bermaksud apa dia? Mereka pun sebenarnya beriman dan percaya pada Muhammad sebenarnya. Sebab 40 tahun mereka duduk dengan Nabi Muhammad, tak pernah menipu sekali habuk. Sekali pun tak pernah menipu. Dan mereka bagi gerak alami. Mereka tahu apa yang Nabi Muhammad bawa, Quran, hadis, ajaran Nabi Muhammad betul belaka. Tapi kalau kami terima jadi orang Islam, maka kami punya kepentingan, harta, kami punya pub, kelab malam, kilang arak, semua kena hapus belaka. Satu. Yang kedua, kami kena duduk sama tinggi sama rendah dengan Bilal bin Rabah. Ni semua hamba-hamba kami dulu. Lepas tu, bila pula senior, kami jadi junior. Tak boleh jadi lagu tu. Benda-benda lagu tu lah yang menghalang golongan kafir Quraisy walaupun tahu Nabi Muhammad bawa kebenaran daripada ikut, selain daripada sentimen nenek moyang apa semua tu ginilah. Tu. Jadi apa berlaku? Umayyah balik rumah dia, bagi tahu isteri dia. Dia bagi tahu, sahabat kita daripada Madinah tu bagi tahu, Muhammad bagi tahu bahawa dia akan bunuh aku dalam peperangan. Bini dia kata apa? Kalau Muhammad yang bagi tahu, sungguh Muhammad tidak berdusta. Bini berkata begitu juga. Betapa sebenarnya kafir Quraisy percaya kepada Rasulullah SAW. Dalam hati mereka tak mampu nafikan kebenaran yang Rasulullah bawa. Sebab tu mereka digelar sebagai kafir. Sengaja tutup. Kafir ni kafara, menutup. Iaitu petani menutup tanaman mereka daripada kena hujan apa kena panas. Jadi sengaja tutup. Tahu dah benda tu benar, tapi sengaja untuk tidak menerima walaupun tahu hakikat itu adalah kebenaran. Itu cerita dia. Dan betul lah, ketika mana berlakunya perang Badar. Dalam perang Badar ni perang yang rampasan balik umat Islam terhadap harta. Balas balik rampasan, sebab bila berhijrah semua tinggal harta. Kafir Quraisy yang tinggal tu occupied belaka mereka punya harta, buat harta masing-masing. So ketika mana mereka hantar ke Syam, kena lalu Madinah tu, mereka telah ambush di tengah jalan 300 lebih orang tu, dan kemudian orang Mekah balas balik. Balas balik itulah Abu Jahal pergi cari Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf tak nak keluar, duduk diam di rumah. Sebab dia teringat kawan dia cerita Muhammad akan bunuh dia dalam peperangan. Dan semenjak hari itu dia tak pernah keluar daripada Mekah. Bayangkan. Maksudnya dia percaya sungguh pada Nabi Muhammad. Ni orang kafir ni. Jadi apa berlaku? Abu Jahal pun marah dia lah. Kamu ni pembesar Mekah ni. Kalau kamu tak keluar, macam mana kita punya konco-konco nak keluar? Umayyah pun tak ada arah, terpaksa keluar. Isteri dia bagi tahu, awak tak teringat ke yang sahabat kita bagi tahu dulu tu? Serba salah dia. Dan dia cuba ikhtiar. Lagu mana dia buat? Dia ikat
diri dia dengan unta dia, dengan kuda dia, maksudnya kenderaan dia tu, dengan harapan kalau apa-apa berlaku dia boleh lari cepat-cepat. Tapi takdir Allah, ternyata Nabi Muhammad sendiri yang bunuh dia dalam peperangan Badar. Jadi hadis Rasulullah benar akan berlaku juga. Itu poinnya, nak bagi tahunya. Jadi itulah yang berlaku. Hatta orang kafir pun akhirnya dari awal lagi tunduk kepada kebenaran ini. Walaupun dalam masa sama mereka kufur kepada Rasulullah SAW kerana kepentingan-kepentingan duniawi dan seumpamanya itulah. Okey, baik. Baik, seterusnya. Kitab ini sebagaimana kitab yang ditulis oleh almarhum Syekh yang berjudul Sahih Qisasun Nabawi. Yang ni kitab yang saya kata yang lebih awal pada kitab ni, yang sudah kami usulkan juga, menghimpunkan sejumlah hadis pilihan yang bersifat kisah-kisah gaib lagi ajaib yang telah berlalu, juga yang akan datang, dan selain daripada kedua-duanya juga. Buku ini mempunyai manhaj yang sama dengan buku sebelum itu. Kita terbaliklah, kita buat buku ni dulu, baru buku yang pertama tadi. Syekh menukilkan sebahagian daripada mukaddimah yang beliau tulis dalam buku sebelumnya yang bertajuk Sahih Qisasun Nabawi. Maksudnya riwayat-riwayat hadis yang sahih berkaitan kisah para nabi dan rasul. Nanti kita akan jumpa dalam buku ni kisah apa dia? Pelik-pelik kisahnya. Nabi Musa, cerita Nabi Musa mandi telanjang. Sebab apa? Bani Israel telah menuduh Nabi Musa ni cacat. Jadi cara Allah Ta'ala nak buktikan bahawa Nabi Musa ni sempurna adalah bila mana Nabi Musa mandi dalam keadaan tidak berbaju, sebab syariat zaman tu boleh, dibenarkan. Maka apa yang berlaku adalah batu telah buat lari baju Nabi Musa. Jadi Nabi Musa kejar tu, dalam keadaan itu menyebabkan orang Bani Israel nampaklah. Bila nampak tu, ternyata Nabi Musa sempurna, bukan sebagaimana cerita-cerita yang memburukkan dia. Itu cara Allah Ta'ala nak menafikan ejekan ataupun fitnah yang dibuat oleh Bani Israel kepada Nabi mereka sendiri, Nabi Musa AS. Dan banyak lagi kisah menarik. Contohnya, antara yang menarik juga ketika Nabi Musa nak keluar daripada Mesir, Nabi Musa nak cari kubur Nabi Yusuf sebab nak pindah sekali jasad. Dalam hadis sebut tulang, tapi mufassir syarah-syarah hadis kata sebenarnya jasad, sebab jasad para nabi dan rasul terjaga, ya. Maka apa berlaku? Cari-cari siapa yang tahu kubur Nabi Yusuf di mana ni, sebab tidak ada kubur khusus lah. Ada seorang perempuan Yahudi yang sudah sangat tua tahu. Nabi Musa pun tanyalah dia. Dia kata boleh, tapi kamu kena doa pada Allah agar aku ni masuk syurga dan duduk di sisi kamu. Maksudnya dia nak kedudukan yang sama dengan Nabi Musa dalam syurga kelak. Jangan main demand. Nabi Musa pun menunaikan berdoa pada Allah supaya nanti bila mati wanita Yahudi ini masuk syurga yang sama dengan Nabi Musa. Dan dia pun tunjuklah kubur tu di mana, dalam tengah laut ataupun dalam laut, dalam dasar sungai. Maksud kubur Nabi Yusuf sudah dikenal. Jadi bila pergi cari, korek tu jumpa, memang jumpa lah. Dalam hadis sebut tulang temulang lah. Tapi dalam syarah hadis sebut, sebenarnya tulang temulang itu merujuk kepada body lah. Body yang masih sempurna. Dan ketika mereka migrate dan dikejar oleh Firaun tu, sebenarnya antara benda yang mereka bawa adalah jasad Nabi Yusuf alaihissalam. Ni mana kita pernah dengar sebelum ni? Ada hadis pasal benda tu. Ini kelebihan kita belajar hadis-hadis secara tematik. Kita akan jumpa cerita pelik-pelik lagu ni yang sahih, insya-Allah. Ini menariknya. Baik, ini bermula daripada sini sebenarnya adalah mukaddimah daripada kitab yang asal tu, kitab Sahih Qisasun Nabawi, tapi dia masukkan sebahagian daripada ni lah, tentang kisah Quran. Boleh kita baca 1-2 poin sebelum kita berhentilah, sudah 10 suku ni. Baik, dia kata sesungguhnya tingkatan kisah-kisah para nabi. Poin ni poin yang lebih penting daripada yang tadi itu, adalah tambahan kepada poin ni. Poin ni tentang kisah Quran para nabi dan rasul,
poin yang kita baca tadi itu adalah poin-poin dalam kitab ni berkaitan kisah gaib daripada hadis Nabi. Jadi dari sudut maqam, dari sudut maratibnya, kisah Nabi dan Rasul daripada Quran tu lebih tinggi ya. Sebab tu kisah daripada Allah Ta'ala sendiri. Walaupun kisah yang Nabi cerita pun daripada Allah, tapi lafaznya lafaz Nabi Muhammad. Hadis ya. Tapi bila sebut kata kisah Quran, ianya kalam Allah. Maka sebab itulah bila saya buat kajian dalam teks ini, kebetulan duduk atas meja. Ni. Teks ini setebal berapa ratus muka surat ni? 866 muka surat setebal itu. Ini semua kita tanda untuk dokumen. Macam-macam cerita dalam ni. Nur Muhammad lah, terbang sana, terbang sini, masuk dalam laut. Rahmah 30,000 tahun, keluar balik. Cerita Nabi Adam dicipta, jin mari tengok, iblis mari tengok, masuk dalam lubang hidung, berjalan satu badan, keluar kok punggung. Macam-macam cerita. Jadi benda-benda gini, dulu-dulu bila dibacakan, orang dulu, untuk nenek moyang kita, abad ke 15, 16, 17, 18, 19, majoriti orang Melayu tak erti membaca. Yang erti membaca siapa? Orang istana. Jadi nak tahu cerita ni lagu mana? Kena bacakan kepada mereka. Jadi hikayat-hikayat itu dibacakan kepada mereka, disenandungkan. Dan bacanya bukan baca biasa gitu. Baca cara bersyair ni. Tersebutlah kisah, nak habis cerita tu berapa malam. Jadi, kisah-kisah Nabi dan Rasul yang disampaikan melalui metod hikayat-hikayat senandung-senandung ini, memang disebut fenomena. Ada orientalis kata, sampaikan pukul 3-4 malam, duduk dengar lagi cerita tu. Duduk dengar lagi, duduk berhikayat ni. Very phenomenal. Tapi masalah kontennya adalah penuh dengan tokok tambah, bercampur aduk dengan cerita dewa-dewi apa semua. Contoh ya, dalam ni, okey, kisah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, tinggal Nabi Ismail dengan Hajar di mana? Di Mekah kan? Di Lembah Bakah. Semua orang tahu dan kita semua tahu Quran pun sebut bahawa tempat ditinggal itu adalah padang jarak, padang terkukur lah, tengah lembah. Lembah Bakah, yakni lembah padang pasir lah, tak ada apa-apa. Dalam buku ni, Nabi Ibrahim ditinggal tengah mendam padi. Dia sudah localizekan benda tu jadi Nusantara. Jadi Nabi Ibrahim bawa Nabi Ismail dengan isteri dia Hajar tu pergi tinggal di tengah padang ranggut ataupun tengah mendam padi. Pening kepala kita baca. Tu benda-benda yang kita kata, dan memang teknik Bible golongan Kristian memang dia buat lagu tu. Bila dalam Injil yang asal sebut 4 musim, Nabi Jesus ataupun Nabi Isa lahir ketika winter, itu yang masa winter dia sambut apa nama tu sebenarnya bila tengok rupanya itu ada agama pagan punya Tuhan punya birthday tu, sebab dalam Bible sendiri sebut Nabi Isa lahir ketika itu bulan purnama, gembala-gembala kambing sedang mengembala kambing di bawah bulan purnama, mana winternya. Bible sendiri sebut. Ada. Jadi apa berlaku bila mereka menterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, apa nama tulisan Jawi, mereka telah tukar istilah. Contohnya winter tu kepada musim tengkujuh. Dia nak bagi nampak very local, sangat dekat dengan lokal itu. Masa Nabi Isa telah dilahirkan pada musim tengkujuh. Mana mari musim tengkujuh? Maksudnya waktu hujan, waktu banjir gitulah kan. Dia nak tukar kepada winter 4 musim tu. Itu ceritanya. Baik. Jadi sesungguhnya tingkatan kisah-kisah para nabi mengikut tingkatan kisah Al-Quran. Jika Al-Quran ialah kalam Allah, maka kisah para nabi juga kebanyakannya adalah wahyu daripada Allah. Oleh yang demikian, kedua-dua kitab tersebut berkongsi sumber dan tujuan. Walaupun daripada hadis, tetaplah sebenarnya daripada Allah juga. Cuma bila sebut kata kisah tu kisah Quran, maka dia direct daripada Allah. Dia direct pada Allah. Begitulah. Sedangkan hadis
dia turun kepada Rasulullah, dan itu adalah kalam Rasulullah cerita balik. Nah, maka tujuan kisah-kisah dalam hadis sama dengan tujuan kisah-kisah dalam Al-Quran. Khalas. Maka bila sama tarahnya, mestilah wajib sahih lah. Tak boleh lah nak pandai-pandai. Tokok tambah, kurangkan apa semua. It must be exactly as what been delivered by Prophet sallallahu alaihi wasallam. Mesti sama. Mesti sama. Yang ni yang orang kita tak boleh nak faham ni. Tak syok lah. Dia jadi terhad, tak banyak cerita-cerita dah seumpamanya. Okey, kita berhenti situ ya. 8, 10, 20 dah. Ni banyak juga komen-komen ni. Mesti kat Lina ni. Sa'ad bin Mu'az Al-Ansari yani. Betul, Sa'ad bin Mu'az. Baik, terima kasih Kak Lina. Jumpa juga dia. Okey, makam Ayub Sultan Istanbul tak sebab perang syahid. Tu. Tengok kan tengok. Betul. Saya pun tengok habis jangan risau. Ada sambung lagi tu. Okey. MH370 pun tak dapat cari, apa peliknya tak jumpa Ya'juj Ma'juj. Betul. Syahira, Kak Syahira Ada yang macam Khidir guru kepada Musa. Itulah naratif yang mereka mainkan. Jadi soalannya sehingga satu tahap saya pernah dengar sini dia kata kita ni kalau tak kerana beradab dengan Nabi Musa, dia nak kata apa? Seolah-olahnya Nabi Khidir ni lebih tinggi pada Nabi Musa tu. Nabi Musa ulul azmi. Nabi dan Rasul ada umat terima wahyu Quran sedebu. Nabi Khidir terima apa? Yang disebut milladun, ilmu laduni. Majoriti ulama terima dia sebagai Nabi, maka laduni di situ pun wahyu juga. Dalam hadis Sahih Bukhari, bila Nabi Musa jumpa dengan Khidir, Nabi Musa pujilah dia. Nabi Musa kata, mafhum, kamu lelaki soleh yang Allah Ta'ala kata kamu ni lelaki soleh, ada kelebihan ilmu. Dia jawab balik, dia kata, apa yang aku tahu, Allah Ta'ala bagi pada aku, dia tak bagi pada kamu, sebab tu kamu tak tahu. Apa yang kamu ada, Allah Ta'ala tak bagi tahu aku, maka aku tak tahu. Bukannya siapa-siapa hebat, dua-dua ada wahyu masing-masing. Dan wahyu kepada Khidir tidak perlu disampaikan, dia tak ada umat. Tak ada orang boleh tiru, tak ada orang boleh tikut. Tak ada manfaat pun sebenarnya. Cuma dia watak yang ada dalam kisah Musa itu yang kemudian pada saya perspektifnya adalah nak bagi tahu kita kalaulah di akhir zaman nanti Dajjal akan bawa so-called ilmu yang lebih dahsyat lagi pada ilmu Khidir. Kalau dengan ilmu Khidir ni pun kamu boleh jam, kamu boleh terpesona sampai terikut-ikut sampai dengan gadai syariat, mari Dajjal habis Dajjal akan bawa magic yang lebih hebat lagi, karamah yang lebih hebat lagi. Setakat Khidir bawa macam tu pun kamu dah jadi tak tahu yang mana lebih utama antara Musa dengan Khidir. Bayangkan Dajjal nanti akan bawa magic yang pelik-pelik lagi tu. Nampak tak? Itu antara faham saya daripada mesej yang hendak disampaikan dalam kes tersebut lah. Baik, Maryam AS hormaka berbuah. Betul ke masa musim sejuk Pak Ustaz? Kalau masa Maryam AS melahirkan, zaman dulu sekolah pengajian Islam dari Timur Tengah, Patani atau Indonesia masuk kampung berdakwah bagi tazkirah bercerita pepelara. Betul. Sebab kaedah bercerita ni memang sangat mudah diterimalah. Dan ini kata dapatan kajian PhD saya adalah antara yang menyebabkan Islam sangat diterima secara mendasar oleh masyarakat awam dan cepat tersebar kerana akhirnya instrumen ataupun media yang digunakan adalah hikayat Lipulara ni lah. Jadi dulu duk cerita pasal dewa-dewi apa semua tu gini kan. Jadi bila Islam mari, watak-watak dewa-dewi apa semua tu mula ditukar kepada Nabi dan Rasul, malaikat apa semua tu gini. Dan masyarakat memang tak erti membaca sendiri, jadi apa yang mereka dengar tu, mereka terima satu persatu dan anggap itu benar. Jadi bila cerita Israiliyat ke, cerita yang tak sahih ke apa semua,
mereka pegang itu sebagai perkara yang benar. Itu isunya. No wonder lah kita hari ni, sampai hari ni orang Melayu masih duk minat cerita-cerita lagu. Dan bila kita bawa cerita sahih daripada Quran, dia kata, macam tak kena je. Sebab tak cukup, versi kami lagi panjang. Versi kami lagi lengkap. Tu ya. Tapi dari sudut kejayaan dakwah mengakar umbi, tak dinafi. Memang berhasil. So dakwah ni, karya dakwah, penulisan dakwah, dia ada dua. Bentuk dan isi. Dari sudut bentuk penyampaian, memang terbukti sangat berkesan dan memang terbukti ia berjaya lah. Tetapi dari sudut kandungan, dia ada masalah. Jadi dapatan kajian saya, akhirnya saya sebut gitulah. Dah siap kan, kita dah tahulah. Ini kalau bocor ni marahlah, dia sepatut tidak dibocorkan sehingga Viva tu. Jadi dia dua dalam satu. Terbukti berjaya, tapi dalam masa sama terbukti juga ada masalah, yang ada isu yang perlu diberi perhatian, iaitu berjaya disampaikan dengan meluah, diterima. Alhamdulillah masyarakat Melayu sangat kuat Islam akidah apa sini. Tapi dalam masa sama kandungannya bercampur aduk dan tidak betul-betul bersih sebagaimana yang Quran dan hadis punya kandungan asal dia. Dan ini bukan berlaku pada bangsa kita saja. Semua bangsa yang terima Islam ada isu tersebut. Orang Jawa pun dah lagilah teruk lagi. Dia punya kejawen apa semua tu. Okey, baik. Akhir sekali di sini, 10.30 kita ni. Kalau masa Maryam melahirkan, pokok kurma tak berbuah. Betul ke musim sejuk? Itulah. Betul ke musim sejuk? Nak kaitkan, nak justify betul ke tak tu 25 apa ni? Bulan 12 Disember. kan Christmas. Disember tu kan. Betul. Itulah perkara yang samalah berlaku dalam kita punya tradisi dalam Melayu ni. Bila dikatakan aliran akidahnya adalah Asy'ariyah sifat 20, tetapi dalam masa yang sama menerima doktrin-doktrin sufi falsafi ataupun falsafah lah, iaitu Nur Muhammad, Wahdatul Wujud, Martabat 7 apa semua tu. Jadi betul ke Asy'ariyah? Yang itulah yang sedang kita bawa next level punya wacana lah, sebab majoriti aliran tradisional ni duk pegang kita memang Asy'ariyah. Tapi Asy'ariyahnya mereka itu menerima konsep Nur Muhammad, Wahdatul Wujud, Martabat 7 yang tak pernah ada dalam Quran Sunnah, dan terbukti memang dipegang oleh Syiah dalam kitab-kitab Syiah, dan terbukti sama konsep dengan ahli falsafah yang telah merosakkan Kristian dan seumpamanya. Dipanggil Neoplatonism, kalau dalam Hindu dipanggil Advaita Vedanta dan seumpamanya. Mereka tak boleh nak terima macam mana konsep yang sudah berbahasa Arab yang berkembang di alam Melayu ni ada kaitan dengan falsafah-falsafah lama itu. Jadi itu perbincangan yang sangat rumit dan juga sangat mendalam lah. Perlukan latar belakang sejarah Islam di alam Melayu yang panjang dan subjek matter dalam perbahasan itu sendiri. Tapi kalau minat boleh dengar lah, tak ada masalah. Dengar. Mungkin sekarang tak faham. 10 tahun lagi, dulu Ustaz Zahirudin cerita dah, masa tu saya pun umur 50 dah. Dan sekarang ni dekat 40 dah. 10 tahun lagi dah dekat 50. Baru dah sebut, dulu Ustaz Zahirudin cerita dah dulu ni. Masa tu tak faham lah Neoplatonism, Nur Muhammad apa benda lah. Lama lepas tu baru, benda ni. Wallahu a'lam. Kita berhenti situ, Kak Liza. Ustaz, alhamdulillah. Panjang kalau nak ikut dan dengar kisah-kisah dalam ni, banyak minat je sebenarnya dengar, tapi sebab dah lewat kan. Sabar. Sabar. Siap buku sudah. Jadi alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Jazakallah khairan. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wal 'asri innal insana fi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Esok ada kelas kita insya-Allah, esok kelas Ustaz Nazri ya, pukul 10. Lagi saya letak link Zoom ya. Okey, terima kasih semua. Terima kasih.
endkan sesi pagi malam ni dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Macam kamera Terima Kak Liza. kasih. Tak tahu lah macam mana. Kena ada lihat tak baru ni. InsyaAllah. Itu sudah buka pula. Okay ya, terima kasih semua.